A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kuliah kita dalam kitab Talbisul Iblis berkenaan dengan belitan iblis ya. Satu yang tidak boleh kita anggap ringan. Kadang-kadang kita dah beramal lah. Tapi jangan kelak di akhirat kelak kita nanggap amalan kita puang. Kitab kita puang kosong. Ya. Sebab iblis telah memperdaya kita dalam banyak cara, jalan untuk semata-mata untuk menyesat dan merosakkan kita. Jadi malam tu tajuk yang agak menarik. Bab 32, mengutamakan orang zuhud daripada alim ulama. Secara umumnya, dalam masyarakat kita, bahkan sebahagian asatizah, bila saya sebut asatizah tu maksudnya ustaz-ustaz. Orang-orang agama lah. Kadang-kadang kita dapat nak meletak priority. Which one yang utama? Which one yang perlu? Nah, saya ambil contoh dah dalam ilmu agama, fiqh, akhlak, tasawuf, apalagi Quran, akidah. Kita situ yang ni perlu belajar dulu. Okay. Bila kita salah ataupun contohlah kebanyakan kita tu bilanya dapat hidayah ataupun terbuka pintu hatinya, hanya pergi kepada benda yang selalu yang kemestian lah, sama ada tariqah atau sufiyah yang pergi ke sia. Sedangkannya si dapat dulu belajar akidahnya, fiqahnya. Sebab bilanya pergi advance terus tanpanya pergi melalui proses betul, akan banyaklah rosak di sia, silap di situ, ta'assub dan sebagainya. Maka begitu juga dengan tajuk yang kita akan bincang malam ini. Okay. Jadi kita terus baca apa kata-kata Imam Ibn Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis. Berkata Imamul Jauzi, wa min talbisihi alaihim taqdimuhum al-mutazahhidin 'ala al-ulama falau ra'aw jubbata sufin 'ala ajhalin nas azmuhu khususan iza ta'ta'a ra'sahu wa takhsha'u lahum wa yaqulun aina haza min fulanil alim dhaka talibud dunya wa hadha zahidun la ya'kulun la ya'kulu 'inabatan wala ratbatan wala yatazawwaj qat jahlan minhum bifadlil ilmi ala zahidi wa itharan lil mutazahidin ala syari'ah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala ala haula'i annahum lam yudriku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iz law ra'awhu yukthiru tazwiji wa yastafis sabaya wa ya'kul lahmad dajjaj wa yuhibbul halwa wal asala lam yu'azzim fi sudurihim. Kacak kata-kata Ibn Jauzi tu. Tu pemikiran, tu persepsi manusia tuan-tuan. Bukan hanya masyarakat kita, tapi zaman dahulu pun begitu. Sebelum saya baca terjemahannya, kadang-kadang kalau tuan-tuan lihat antara Rasulullah dengan orang Quraisy, tidaknya mereka merasakan kena Nabi mesti di kalangan manusia. Biasa apa? Biasa aja. Bahkan
seorang sigar sahabat, saya lupa nama, sigar sahabat tu sahabat-sahabat yang kecil. Bilanya sentiasa menulis apa aja yang dicatat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai orang-orang Quraisy pada apa? Nya tu bashar, nya tu manusia. Nya boleh berkata-kata dalam marah, nya boleh berkata-kata dengan emosi. Makanya berhenti menulis dan nya sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan kepadanya, teruskan menulis. In huwa illa wahyu yuha, kata Nabi. Apa yang aku pada tu adalah lain, melainkan ia wahyu. Jadi orang Quraisy begitu pandangannya. Dan pada zaman Ibnul Jauzi turut begitu. Kita lihat apa katanya. Di antara muslihat iblis terhadap mereka ialah mereka lebih mengutamakan orang-orang yang nampak zuhud daripada ulama. Zuhud tu tuan-tuan, kita nampak luaran. Nampak pemakaian semata-mata. Kita lebihkan sidaknya. Sebab kita nyebut apa? Andai ada seorang yang memakai bila sebut baju bulu tebal, sebab perkataan sufin. Ahli sufi itu berasal perkataan sufin, baju bulu. Kenapa disebut baju bulu? Sebab zaman Rasulullah, orang-orang yang duduk di masjid, yang lebih beribadah kerja sidaknya, mereka berada keadaan pakai baju yang agak tebal, disebut sufin, maka jadi ahli sufah, atau yang sekarang kita sebut ahli sufi. Maka kata Ibn Jauzi, anda ada seseorang yang memakai baju bulu tebal, sufin katanya, muncul di hadapan orang-orang jahil, orang-orang yang tidak ada ilmu. Sebab saya sering madahan kita semua tu, upgrade lah diri masing-masing daripada muqallid kepada muttabi'. Dengan ada ilmu. Maka mereka akan memuja dan menyanjunginya. Apalagi jikalau orang zuhud yang memakai baju tebal itu selalu mengangguk-angguk kepalanya dan pura-pura khusyuk di hadapan mereka. Action je bah, berlakon. Kita pun, boleh tahan orang nak. Cuma laju je ada zikir. Kita pun, boleh tahan orang tu. Kita pantang dengan orang macam ni. Bila dengan orang macam ni, kita kena rasa ajib. Wish, dahsyat. Nah. Bahkan mereka berkata, dari ceruk manakah datangnya orang yang beriman ini yang hanya mencari keduniaan? Kita dah mula tahun tadi memujanya. Kita dah memula mengangkat-angkatnya. Sedangkan orang ini adalah orang zuhud yang tidak makan yang kering maupun yang basah, serta tidak menikahi wanita. Itu kata-kata masyarakat zamannya. Maksudnya dalam bab makanan pun, kira mau beri kita ayam penyet, mau nasi dengan garam je, contohlah. Contoh. Nah. Bila beri kita air jus, semua mau air mati. Ada orang macam ni. Jadi sebahagian masyarakat mengatakan begitu. Sampai ke tahapnya mengatakan, orang begini menjauhi wanita. Seolah-olah menjauhi wanita, tidak bernikah itu mengangkat martabat, kata mereka. Itu kata-kata tu, sangkaan. Mereka berkata seperti itu kerana memang tidak tahu kelebihan orang yang berilmu daripada orang yang zuhud. Kita tidak tahu. Kita si tahu pun, macam kita di Sarawak tu lah. Nangga orang pakai topi, pakai jubah sikit, serban sikit, alim. Alim. Alim orangnya. Sebenarnya alim pada pandangan kita tu, alim tu orang kuat beramal. Sebut tak alim lah. Sebenarnya alim dalam konteks ilmu tu, alim tu orang yang tahu. Ilmu, alim. Okay. Kita si tahu yang mana satu orang saleh, yang mana satu orang yang ada ilmu. Tidak semua. Kalau di sebahagian negara, kita dapat nangga. Macam di Saudi, kita tidak dapat membezakan. Semua berjambang, semua berjubah nak. Macam ni nak nangga. Di antaranya, kita nangga siapa yang tidak isbal. Isbal tu yang melabuhkan pakaian. Kita nangga di kalangan orang-orang alim, yang akan nyapu jubah, yang tinggi daripada tumitnya. Contoh. Jadi, kita sadar ilmu.
Gila kita pergi ke Mekah nak, semua alim kata kita. Semua berjubah. Nah, mau kita pergi ke Pakistan pun sama, Pakistan. Kan bila tabligh yang datang dari India, Pakistan suka pakai kurta nak. Kita pun jadikan kurta tu pakaian kita. Tapi mau kita pergi ke Bangladesh ataupun Pakistan, nya mecah batu pakai kurta juga, nya nyual kat pasar pakai kurta juga. Kami je orang alim tu. Nah, kita anggap macam ni apa? Nah, sebab kita dah di train kita pun pemikiran agama pakaian mesti begini. Bila kita nak orang pakai t-shirt ke semayang, kita dah menjelinnya. Lama pakai t-shirt semayang. Kata kita nak. Jadi benda macam tu lah. Tu saya nak madah kita tu si tahu which one yang alim, berilmu, yang mana satu yang zuhud. Okey. Sehingga mereka lebih mengutamakan orang yang zuhud daripada orang yang mengetahui syarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah mereka tidak hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tu tuan-tuan, bahkan kata Ibn Jauzi, orang-orang pada zaman itu tidak hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okeylah kita pergi ke bawah sedikit, zaman tabi'in. Imam Malik nak. Kita nak Imam Malik pun rida 1,000 dinar tuan-tuan. Kita nadanya si zuhud. Uthman bin Affan, jubahnya, mahal. Tapi kita nadanya si zuhud ataupun tidak. Kita dalam konteks masyarakat kita, perkataan zuhud itu sendiri ataupun keberadaan masyarakat Islam pada zaman salaf, kita lihat dalam konteks yang luas. Banyak persepsi-persepsi dalam masyarakat kita kena diterangkan satu persatu. Contoh nak. Tuan-tuan mungkin pernah mendengar Rasulullah salat, bilanya sujud nampak ketiaknya. Sebenarnya kita, baju ni yang dipakai nampak ketiak. Ada sih kita tanggal mana-mana imam ke siapa, semayang, nampak ketiak. Hadis sahih. Sebab kita berfikiran Rasulullah tu berjubah. Macam ni boleh nampak ketiak kau. Sebab sahabat di belakang nanggap apa? Ya, perkara pertama kelak tu saya jawab. Yang kedua, kadang-kadang ada sahabat tu madah hadis A, ada sahabat tu si tahu. Jadi pelik sebab kita berfikiran Rasulullah ceramah macam kita tu, penuh semua sahabat. Tuan-tuan pernah dengar sih hadis mutawatir, hadis ahad. Hadis ahad tu hanya seorang mendengar hadisnya. Hadis mutawatir tu ramai yang mendengar. Bermaksud tidak semua keadaan Nabi mesti merit tazkirah macam tu sih. Yang pertama tadi, tidak setiap masa Rasulullah pakai jubah macam kita pakai jubah. Ada masa Nabi pakai macam kain je, nya sih berbaju tapi nya letak kain je atas tutnya. Sebab ya bila sujud nampak tutnya. Banyak nyuruh kita baca betul-betul. Baca, belajar. Okey? Ya, sedikit info lah supaya kita. Sebab saya pun pernah terfikir. Macam ni orang sujud belakang Nabi dapat angkat ketiak kau. Kita sedikit terfikir pun nak. Bila saya belajar lagi, mendengar ada di kalangan orang-orang hebat yang mensyarah. Bahawa dia nyebut satu-satu tentang keadaan dan sebagainya pada diri Nabi SAW. Okey, balik pada topik kita. Jadi kata Ibn Jauzi, kalau kita hidup pada zaman Rasulullah SAW, kita akan rasa, kata orang Indonesia, kaget. Terkejut nak. Kalaulah mereka melihat Nabi berkahwin, 11 orang tuan-tuan. Memilih batu permata. Makan daging ayam. Kalau daging kambing, bahagian ni Nabi suka? Bahagian betis. Sikan Nabi madah, mana-mana ajalah. Saya dah Nabi suka apa? Okay. Menyukai manisan. Sebab apalah di antara kesukaan Nabi suka makan benda-benda manis. Manis dan sejuk. Jadi jangan kita mikir, manis sejuk mesti es krim. Yang kita memang sejuk es krim. Sama Nabi ni ada es krim. Kalau kita pun kita kecil manis bantai juga.
pakai skrim. Kerana nak ikut sunnah tu, mistake lah. Silap di sia. Ya, suka-sukaan Nabi sebagai seorang bashar, manusia. Dan kalau kita melihat semua tu pada diri Nabi, nah, saya ulang semula. Tadi di awal saya mengatakan kita inginkan orang alim tu macam tu nak. Si kahwin, tahun tadi makan pun makanan yang clean, tidak ingin makanan yang sedap-sedap, pakaian dan sebagainya. Kita menganggap orang yang zuhud begitu. Kalau kita pergi pada zaman Nabi, kita tidak akan respect Nabi kalau kita berpandangan begitu. Kan? Sebab Nabi tu ada benda yang disuka Nabi. Nabi ada permatanya, Nabi suka pada permata, suka daging kambing. Lagi kambing murah ke mahal, tuan-tuan? Mahal. Nah, kambing ke manuk murah lah. Jadi, kalau kita berfikiran demikian, tuan-tuan, sudah pasti kita akan mengatakan, sama apa disebut oleh Sidak Quraisy tadi. Bila Sidak dengan Nabi pergi ke pasar, Sidaknya memandang rendah pada diri Nabi SAW. Okey, kita pergi lebih dalam. Okey. Jadi ini adalah antara tipu daya iblis kepada orang awam. Mendahulukan, memberi prioriti kepada orang yang dikatakan zuhud berbanding ulama. Tapi kalau kita pergi satu cerita lain, betulkah zuhud itu yang seperti yang diajar dalam agama? That one thing. Nah, kenapa saya mengatakan begini, tuan-tuan? Sebab kalau kita salah interpretasi, kita akan mudah kena bulak. Nah, kisah tu kisah yang masyhur lah, yang sering dijadikan contoh untuk memahami masyarakat. Saya pendekkan cerita ya. Pada satu tempat di masjid, tu kita akan dengar, kena saya gambar cerita tu. Di masjid, orang nak sembahyang. Bila iqamah, tidak nangga imam, imam dah masuk, iqamah. Bila iqamah, imam tadi sakit perut. Kebetulan waktu ya masjid, jamban tengah renovate. Sakit perut, start motor patah balik. Dah kamat dia putar balik. Ni imam dia saya dah. Tunggu singo seorang lah, semua asyik berani. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah berjubah berserban, panjang janggut. Wah, Syekh dah datang saya dah. Boleh jadi imam. Silakan jadi imam. Kawan tak si mau. Belah kita kata suka nolak orang. Lalas pergi ke depan jadi imam. Dengan pakaiannya kita pun masya-Allah. Tu Syekh Arab ni datang le. Dah sembahyang tak nak? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ila akhir. Habis sembahyang beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sidak belakang dia nak belakang imam terus ke depan. Tweetnya. Mam. Sembahyang Zuhur, mam. Oh, sembahyang Zuhur. Aku ingat sembahyang asar. Apalah beza Zuhur dengan asar? Sihat, mam. Apapun suara kita nang sedih. Ya, aku belum berkaut Aku berkaut kacau lagi suara aku. Jadi semua nampak dai. Astaghfirullahalazim. Faham tak, tuan-tuan? Jadi kita dapat nama beza yang mana satu alim, yang mana satu zuhud. Akhirnya semua batal semayang, kena ulang balik semayang. Yang tu satu cerita mudah lah. Saya dengar cerita tu lama dah. Bila saya membaca macam, maka ia satu yang nampak seperti lucu, tapi itu yang berlaku, tuan-tuan. Itu yang berlaku pada masyarakat kita. Kita nanggah je orang macam, ya kita terus pergi. Maka itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Orang awam juga mudah tertipu pada seseorang yang berjubah, berkopiah, berserban tanpa mengetahui hakikat sebenar peribadi seseorang itu. Cek, tuan-tuan, ceklah. Nah, semak zaman kita tu, guru Quran, ustaz. Yang berdiri ngaji aja, ustaz juga. Orang belajar, ngambil SPM Bahasa Arab, ustaz juga. Orang sambung diploma pengajian Islam, ustaz juga. Semua kita panggil ustaz nak.
Sedangkan semua tu ada beza. Ada beza. Ada beza tuan-tuan. Ada beza. Okay. Bahkan dua hari tu kami orang berbengkel di Imperial Hotel bersama dengan saya termasuk dalam jawatan kuasa teknikal akidah Sarawak. Bayang kita daripada macam-macam universiti berbincang tuan-tuan. Kami rasa dah 6 kali perjumpaan dah nak ngatur parameter akidah Sarawak. Kan senang tuan-tuan. Bicara iman aja dah. Macam-macam. Macam-macam lah. Kita nak cari satu jalan supaya asatizah kita, orang awam kita tahu yang mana satu yang kita nak ikut. Jadi saya nak kata bukan mudah tuan-tuan. Bukan mudah. Jadi kata pensyarah kitab buku ini tuan-tuan, seseorang yang berpakaian seperti orang zuhud tidak semestinya dia zuhud. Nah, kadang-kadang kita lihat sekarang tuan-tuan di TV kita di Malaysia sudah ada orang tadi rancangan realiti macam ni nak jadi penceramah. Macam ni jadi penceramah. Sedangkan bicara ceramah tu bukan semata-mata tega kelakar. Kena tahu apa nak dari kelakar. Kena tahu apa nak dari kelakar. Ada kalanya orang yang begini, yang berlakon ini, dia hanya bermuka-muka untuk dapat perhatian, untuk dapat sanjungan. Dengar tuan-tuan. Nilai zuhud yang sebenar tidak hanya terletak kepada pakaian semata-mata. Zuhud bukan letak pada pakaian tuan-tuan. Osman bin Affan pakaian jubahnya mahal. Abdurrahman bin Auf jutawan. Uthman bin Affan orang kaya. Mungkin kita dengar kisah Muawiyah ada banyak sahabat-sahabat. Bukan. Jangan kita ingat orang zaman Nabi orang semua pakaian rida Imam Malik aja 1,000 dinar tuan-tuan. Mahal. Mahal. Jadi jangan kita ingat asal ulama aja yang mesti bau masam lah. Kesia jubahnya atau berkonyok-konyok lah nak. Nah. Macam kita tahu shimar. Kadang saya pakai shimar nak. Kita tahu di negara Arab shimar tu yang kita selalu beli RM10, RM20. Tahu saya kita shimar sampai harga beribu. Nak saya beli beratus lah. Maksudnya jangan kita ingat orang agama tu yang alim tu yang mesti kedudukannya rendah. Tidak. Sebab itulah kita nanggap secara umumnya tuan-tuan, bila sebut orang zuhud ini tuan-tuan adalah pertama, dia meletak dunia pada tangannya dan akhirat pada hatinya. Ya zuhud. Apa yang dipakai tuan-tuan tidak melambangkan zuhud. Tidak melambangkan zuhud. Jangan kerana pakaiannya mahal, pakaian tu orang tu si zuhud. Dan kita anggap orang pakaiannya bertampung-tampung, bau, masam. Oh zuhud tu. Salah lah. Islam mesti datang macam ya tuan-tuan. Islam mesti datang macam ya. Tak maaf. Jadi persepsi ini kena diubah. Supaya kita tidak menjadi orang yang kena scam. Pada zaman Ibn Jauzi, ramai daripada kalangan orang yang zuhud, yang hanya tahu berzikir semata-mata. Zikir je tahu. Mereka terlampau sibuk akan zikir-zikir mereka, tetapi mengabaikan tuntutan ilmu. Saya ambil contoh tuan-tuan. Macam fik, orang jadi imam atau belakang ya, paling kurangnya kena tahu fik dalam solat, fiqhus solah. Nah, kita saban. Bila imam lupa akaat, nak belakang bukan main saban, si tahu apa nak negur. Macam ni. Nah, di sini kita lihatlah di sini keperluannya, kepentingannya. Kalau kita tahu ilmu, ia akan menjadikan urusan ibadah kita jadi mudah. Kalau kita tidak tahu ilmu, contohnya, baru tu kami pergi ke satu tempat untuk majlis akikah. Maka tuan rumah beri kami lah apa yang nanya, apa yang perlu dipolah. Maka saya baca denganlah. Orang kami siap kami. Okey, isi dengan tazkirah. Okey. Ustaz Syaifuddin isi tazkirah. Saya tanya lagi, rambutnya macam ni. Rambutnya kita gunting je Ustaz. Kena rugi gunting. Cukur lah. Oh, si pandai saya nyukur Ustaz. Siap pak, tak saya nyukur sama dah. Siapa lagi Ustaz? Tahnik.
Tahnik tu kita nanggalah yang paling afdal kita ampunkan dah bapaknya pun. Kadang dia bukan anak pertama tuan-tuan, anak yang kelima ke enam. Si pandai kami tahnik ustaz. Jadi tahu sih kita benda-benda yang memang patut dipolah, tapi kita si tahu nak molah. Sedangkannya syariat. Syarak kita tuan-tuan. Akikah nak. Lepas ya beri nama yang baik-baik. Kalau yang sunnahnya pada hari pertama ataupun hari yang ketujuh. Lepas ya dicukur. Rambut tadi dinilai dengan emas dan disedekah. Itu sunnah tuan-tuan. Jadi kadang-kadang benda yang simple ini pun kadang kita tak tahu. Nah, berapa ramai di kalangan kita dah ada ramai anak pernah menimbang buat anak kita dengan nilai emas dan disedekah. Benda tu disebarkan. Jadi, sebab saya mana tadi, kerana kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang penting, tapi ada lagi yang lebih penting. Contoh lain, bila ada anak, tu dekat Ramadan tu. Awal barang anak. 2 minggu lagi puasa, kau jangan si puasa, si kaya. Okay. Kita train anak kita puasa. Tapi bila dah umur 12, 14, 15, susah nak semayang. Sebab kita mengutamakan puasa daripada semayang. Sedangkan semayang tu Nabi pada apa? 7 tahun suruh semayang. 10 tahun si semayang palu. Sebab yang kita pernah dengar soalan, Ustaz, apa hukum orang yang puasa tapi tidak solat? Orang Arab tuan-tuan, pelik. Bila jawab soalan tu datang sidaknya. Pelik sidaknya. Tapi itu budaya kita. Kena kita ubahlah. Semayang yang utama. Mbak biar ke masjid tu. Suruh semayang 7 tahun. Nah. Jadi bila kita tahunya pun kaedah, insya-Allah yang salat akan puasa. Kalau yang puasa, biasa kadang-kadang ada yang semayang pun. Nah, okey. Sebab sibuk dengan benda lain. Kadang-kadang ada sebab macam ada saya sebutlah satu kumpulannya. Kadang kita pergi ke masjid-masjid untuk menyampaikan ilmu yang ilmu itu bermanfaat tuan-tuan. Tapi ada orang yang datang yang duduk di luar yang sibuk dengar. Sedangkan itu adalah makanan kepada diri kita. Macam ni kita nak semayang, macam ni kita nak berakidah, macam ni kita nak memberi keutamaan yang mana satu. Kalau tuan-tuan nanggah ada para asatizah yang nak kuliah tu, beli buku, study, baca. Sebab mata nak pergi turun, nak ngajar setengah jam. Kadang-kadang kita tu dah, Masya Allah, duduk dengar je. Pun ada juga di kalangan masyarakat kita yang saya ambil perhatian. Sebabnya rasa, saya penting rasanya. Tapi ada benda lain yang kurang penting tapi kurang. Yang menjadi keutamaan, menyebabkan certain dalam amalan tu jadi sebetulnya kurang tepat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengutamakan orang yang menuntut ilmu berbanding ahli ibadah. Ada sikap Al-Qurannya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat darjat orang yang berilmu dan beriman beberapa darjat berbandingkan hanya orang yang beriman sahaja. Maksudnya, ada satu kisah tuan-tuan. Seorang tidur, seorang sembahyang. Syaitan berani ngaco yang sedang yang sedang tidur. Yang berani ngaco yang sembahyang. Sebab yang sedang sembahyang tadi, yang sedang ilmu. Yang takut ngaco yang tidur sebab yang tidur boleh bangkit membetulkan yang salat tadi. Ilmu. Isinya ilmu tuan-tuan. Sama juga dalam konteks akidah, dalam konteks ruqyah contohnya. Orang kita sering berfahaman nak menghalau jin, tanam pokok bidara di rumah. Kalau kita belajar akidah betul-betul, kita akan benda tu dalam kategori syirik. Sebab yang menghalau, bagi kita yang menghalau jinnya pokok ya. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab sama dengan garam dan sebagainya. Itu ilmu lah, ilmu. Ilmu yang boleh membezakan yang mana satu betul, yang mana satu salah. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengutamakan orang yang menuntut ilmu berbanding dengan ahlul ibadah.
Ahli ibadah yang melaksanakan ibadah tanpa ilmu akan nampak dengan jelas ketiadaan ilmunya. Nah, tuan-tuan faham sih bila kita tengah baca Quran, ada orang baca Quran, ramai-ramai datang Assalamualaikum. Orang asyik jawab, maaf, faham asyik jawab salam aku. Sedangkan orang yang sedang baca Quran tu boleh kita beri salam. Sama aja bila kita baca Quran, kuat nak tiba-tiba ada orang sembahyang. Yang ni perlu dikuatkan, yang ni perlu diperlahankan. Siapa tahu? Boleh si kuatkan suara sedangkan ada orang sembahyang di sebelah. Boleh. Boleh. Perlahankan. Boleh mengganggunya, bah. Nabi pernah menegur para sahabat yang zikir kuat ketika berjalan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah itu tidak peka. Jadi, bila kita tahu, macam baru agama berjalan dengan kacak. Sikit poin tuan-tuan. Saya pernah pergi ke Bariu. Kena masyarakat bukan Islam sangat takut dengan Islam. Banyak benda-benda yang miscommunication lah, salah anggap. Contoh bila masuk Islam, pertama nama masih tukar. Sini Nas Madah masuk Islam masih tukar nama. Sedar tuan-tuan. Sedar. Tapi dalam orang kita masuk Islam, first nama mesti tukar. Bin Abdullah. Kawan nama bapaknya John. Ni nak apa rasa orang tua ya? Masuk Islam tukar nama, ya Allah. Nah, bila masuk Islam, beri kita songkok lah dengannya, beri kita baju Melayu dengannya. Benda yang bukan keutamaan pun. Nah, kita nanggap macam Ustaz Firdaus Wong, pakai Chong Sam, datang masjid. Pelik tak kita? Apa nak pelik tak? Nya Cina. Memangnya pakai baju ya. Kenapa kita orang yang pakai jubahnya kena orang Arab. Nya bukan orang Melayu. Nah, bila benda tu pergi ke tempat yang bukan Islam, tuan-tuan, menyebabkan orang bukan Islam rasa takut. Menyebabkan Islam siapa nak berkembang dengan kaedah yang kita faham. Itu kalau sebab kita duduk dalam majoriti Islam di Kuching tu. Kalau tuan-tuan saya sarankan tuan-tuan pergilah Bariu, lihat umat Islam di sini supaya tidak dapat support mah. Suruh sakda, masjid sakda, sembahyang Jumaat sakda. Ditekan, dipecah oleh orang bukan Islam. Kita siapa salahkan yang bukan Islam? Macam ni kita nak memberi kekuatan. Okay? Tadi saya jumpa yang pun pengurusinya dengan kebetulannya sidak ajar program di Siandang. Saya nanggap muka bila jumpa saya, ya Allah. Ustaz, bila datang ya Ustaz? Saya tak nanggap, Saya tak nanggap. Saya benar dengannya kalau saya tu masih bujang, rela saya pergi ke sini duduk ngajar sidak ya. Kesian, sangat kesian. Suruh pun ada tuan-tuan. Dahsyat. Okay, kita azan dulu. Lepas kita sambung lagi sikit, insyaAllah. Astaghfirullah. Dari wasilat al-fadilah wa syarafa wa darajat al-adiyat al-rafi'ah wa ba'asku maqamman mahmud al-yazi wa'atah innaka la takhliful mi'ad. Tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ambil sikit kita, tuan. Sebahagian besar masyarakat kita menganggap orang zuhud tu makan benda-benda yang tidak mewah, tidak berkahwin, tidak bergaul dengan masyarakat. Sebab ada sebahagiannya madah orang zuhud tu mesti duduk dalam gua contohnya. Bila ada kadang orang pelik bila orang nangga macam saya pun lah, saya ada hobi tuan-tuan. Hobi saya tu main belon dari helikopter. Dan saya tu jenis orang main fitness juga. Orang tanya, kita tu ustaz kah? Saya tu jenis berenang, saya sportman. Main di gym, main fitness, kadang-kadang main belon. Sampai orang nanya, kita tu ustaz kah? Saya madah kita mau ustaz macam ni. Sebab masyarakat kita bila ustaz tu, yang mesti berjubah. Kudu gila. Seperti Jepun mesti berjubah. Mun di Mekah lain cerita. Setidaknya kadang-kadang padang pasir main bola ke jubah juga. Tanya tu Ustaz Saifuddin. Padang pasir main bola. Jadi sebab bila kita menilai agama ataupun zuhud itu begitu, maka Rasulullah SAW sendiri tuan-tuan berkahwin. Ada anak tuan-tuan. Makan daging. Dan juga mencukai madu dan sebagainya.
dan ada benda-benda yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, kita semua sebagai orang awam jangan terpengaruh, mudah-mudah terpengaruh dengan seseorang dari sudut luaran sahaja. Kena cek lah. Sekarang mudah tuan-tuan, cek. Kalau hanya mengatakannya daripada orang terasa universiti sekian kah apakah, ceklah betul kan itu ada belajar. Ada orang klaim belajar di Azhar, bila cek-cek kawan di Azhar, bila masanya belajar di Azhar, nyata tahun aja pulang padahal belajar di Azhar. Nah, tanya nama Syekhul Azhar pun saya tahu. Nah, jadi banyak begitulah tuan-tuan. Eh? Nilailah seseorang dari sudut ilmunya berbanding dengan pakaiannya. Saya sih nafikan ada sebahagian tahun tadi ulama memang pakaiannya Masya Allah dahsyat nak. Ha. Tetapi pakaian itu tidak melambangkan ilmu seseorang. Sebagai orang awam, rujuklah kepada orang yang betul. Nah, macam contoh ya tuan-tuan, saya cakap contoh. Kadang-kadang kita mungkin jarang dengar ilmu jarah wa ta'dil. Mungkin tak perasan, kena sebahagian kitab punya kan nulis bila nama ulama mesti ada tarikh wafatnya. Nah, boleh saya sebutkan kata saya? Boleh tuan-tuan. Sebab contoh dalam hadis bila tidak nak tahu kekuatan hadis tidak lihat ulama tu zaman ni. Ulama terkemudian contohnya macam dari Ibn Taymiyah tahun 600 Hijri, Ibn Kathir, compare dengan Ibn Mubarak tahun 200 Hijri, compare dengan Asy-Syafi'i 200 Hijri, compare dengan Al-Barbahari tahun 300 Hijri. Jadi sudah pasti yang awal tu lagi bagus, lagi kuatnya pun kekuatan hadisnya. Maka di situ pun jangan kita ingat ulama aja terus okey. No. Maka ilmu itu yang membezakan ketepatan sesuatu hukum itu compare dengan yang kurang berilmu. Sebab kita kena cek lah. Kena cek orang tu memangnya bidang akidah. Kadang-kadang ada orang yang memangnya bidang akidah tapi tidak melazimi. Apa maksud saya melazimi? Macam saya tu memang bidang akidah. Saya belajar loh. Dan Bali, saya duduk di Jabatan Mufti, bagian falak. Saya si mau ilmu akidah saya terhilang, maka saya melazimi. Baca buku, beli lagi, dengar perbahasan-perbahasan akidah supaya nanti develop ilmu ya. Ada orang belajar bidang tu tapi dia si meneruskan. Ilmu yang makanya akan kurang. Macam orang belajar silat lah. Lama saya silat nak. Bila orang nubuk kadang, siapa yang nepis, kena je muka, tumpu. Kena dibiasakan, kena dipatih kita. Maka orang awam yang mengutamakan orang zuhud berbanding alim ulama sebenarnya sudah tertipu dengan bisikan iblis. Dan di antara perkara yang bagi saya beratlah dalam masyarakat kita, kalau contohlah ada isu yang tawasul yang istighasah. Kadang-kadang ada orang si dapat membezakan yang mana satu tawasul, yang mana satu istighasah, yang mana satu menjadi khilaf, yang mana satu tidak menjadi khilaf. Bila dah benda basic yang pun si dapat nak cerita dengan orang, pening lah tuan-tuan. Dan masyarakat lagi lah pening. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu dapat memberi ingatan bagi kita yang mana patut diutamakan, apa maksud zuhud, apa yang disebut sebagai seorang ahli ilmu, yang sebenarnya bagi saya untuk jadi ahli ilmu itu bukanlah perkara yang mudah tuan-tuan. Pembelajaran itu tidak pernah terhenti bila kita jadi seorang yang disebut sebagai ustaz lah, menyelesaikan stop. Never stop. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik datang dari Allah, yang kurang daripada diri saya pun saya minta maaf. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi hari